Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua para penonton kami yang setia menunggu. Pertama sekali, saya selaku wakil daripada Suara Anak Muda Iskandar Puteri ingin memohon maaf kerana terdapat sedikit masalah teknikal yang berlaku. Dan saya juga berterima kasih dan saya pun berterima kasih sebagai wakil daripada Suara Anak Muda Iskandar Puteri kepada Yayasan Penyayang Iskandar Puteri kerana sudi memberi kerjasama kepada Suara Anak Muda Iskandar Puteri untuk menggunakan platform Yayasan Penyayang. Dan terima kasih itu juga ditujukan kepada khas Tuan Haji Muhammad Khairi A. Malik selaku pengurusi Yayasan Penyayang yang sentiasa menyokong agenda anak muda di Iskandar Puteri. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Khairi A. Malik. Okey, tanpa membuang masa lagi sebab kita pun dah ada delay lebih kurang 40 minit. Jadi ucapan maaf pun telah diutarakan kepada penonton semua. Jadi pada malam ini Suara Anak Muda Iskandar Puteri dalam sesi Listen and Action. Dalam sesi Listen and Action, malam ini kita akan membawa satu topik yang sedang hangat diperkatakan di kalangan rakyat. Lebih-lebih lagi di kalangan ahli di Twitter jaya, di Facebook. Dan tajuk malam ini adalah Total Lockdown versus PKP 3.1. Ada yang kata 3.01, ada yang kata 3. Pro Plus lah, dah macam-macam siri iPhone kita tengok. Okay. Jadi untuk tajuk Total Lockdown versus PKP malam ini, kami Suara Anak Muda Iskandar Puteri sebelum itu ingin sukacita untuk kami perkenalkan barisan panelis yang kita jemput pada malam ini. Okey, sebelum itu saya kenalkan diri saya jugalah. Kalau kenalkan panelis tanpa kenalkan moderator macam tak fair pula. Okey, saya Nur Faizal bin Kasri dan saya adalah wakil daripada Suara Anak Muda Iskandar Puteri. Dan pada malam ini sekalian semua bersiaran langsung dengan saya selaku moderator. Baik, untuk tajuk Total Lockdown versus PKP 3.1 yang akan kita bahaskan dan pidatokan malam ini, kita memperkenalkan panel yang pertama, Encik Iqmal Hazlan Iqmal Hisham. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Encik Iqmal Hazlan Iqmal Hisham. Okay, kita panggil Encik Iqmal ya, saudara Iqmal. Boleh. Okey, untuk pengetahuan penonton semua yang sedang menyaksikan kami di live yang sedang berlangsung sekarang ini, saudara Iqmal Hazlan ini merupakan Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan juga pengerusi Biro Antarabangsa, betul eh? Betul. Okey, itu adalah panel kita yang pertama. Kalau betul-betul lah, itulah orangnya, tak ada yang lain lagi. Dia seorang di dalam Malaysia. Okey, panel yang kedua kita bawakan anak watan Iskandar Puteri. Kita perkenalkan saudara Akmal bin Melan, Muhammad Akmal bin Melan. Baik, saudara Akmal bin Melan ini, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Oh, gaya bukan main lagi ya. Okey. Untuk pengetahuan penonton yang sedang mengikuti kita di secara langsung di atas talian ini, saudara Akmal merupakan pengerusi Makmur Johor Iskandar Puteri dan juga merangkap seorang ahli majlis di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Betul ya Cik Akmal? Saudara Akmal ada salah ke? Tak betul eh? Okey, terima kasih diucapkan kepada panelis kita yang sudi melapangkan masa untuk sama-sama kita bincangkan tajuk yang agak panas yang diperkatakan di kalangan rakyat di luar sana, iaitu Total Lockdown versus PKP 3.1. Baik, untuk pengetahuan semua, sebelum ini kita ada Total Lockdown. Kita ada Total Lockdown di mana kita semua tak boleh keluar rumah. Dan bukan kata kita semua industri ditutup. Apa lagi, bantuan kerajaan diberikan. Kita ada moratorium selama 6 bulan. Dan kita juga ada bantuan dari sudut one off cash yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada semua pihak yang terkesan akibat pandemik. Dan baru-baru ini kerajaan juga telah melancarkan PKP 3.1. Rakyat jangka kan kita akan total lockdown lagi sekali, tapi tidak, iaitu kerajaan melaksanakan PKP 3.1, iaitu satu PKP
lanjutan daripada PKP 3.0, iaitu dengan lebih diperketatkan lagi. Bezanya kat sini tiada sektor yang ditutup, tiada bantuan yang diberikan, tak ada moratorium kepada yang berharap kepada moratorium, Aisina dan sebagainya, tak ada kali ni. Tak ada kali ni. Yang ada cuma kedai-kedai boleh buka daripada pukul 8 sampai 8 pagi sampai 8 malam. Kalau dulu boleh tutup pukul 10, tapi sekarang dah tutup pukul 8 malam. Dan tak ada bantuan seperti moratorium dan sebagainya. Baik. Itu sedikit latar belakang tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini, iaitu total lockdown versus PKP 3.1. Baik, untuk soalan pertama saya kepada saudara Iqmal Hazlan. Baik. Setuju atau tak dengan PKP 3.1 ni? Dan saya nak tanya ni, adakah kita patut total lockdown ataupun kita teruskan dengan PKP ni dari sudut kesihatan? Macam mana dari sudut pandangan saudara Iqmal? Okay. Terima kasih saudara moderator soalan ya general. Terima kasih daripada kumpulan suara anak muda Iskandar Puteri dan juga Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Iskandar Puteri menjemput saya untuk berada dalam sesi diskusi total lockdown versus PKP 3.1. Yalah, soalan tu cukup menarik. Perbincangan perbezaan antara total lockdown kali ini dengan PKP 3.1 dia lebih kurang sama je kalau kita tengok secara perbezaan bukunya. Cuma kali ini tak ada bantuan, tak ada moratorium dan semua sektor ekonomi dibenarkan bergerak seperti biasa. Cuma kali ini dia ada SOP untuk kita bergerak lah. Tapi dasar apa yang kita secara lihatnya ialah walaupun ada PKP 1.0, 2.0, 3.1, ialah hasilnya kita tak nampak lagi. Itu perbezaannya. Kalau kita nampak total lockdown tu, kita nampak hasil dia. Dan itu pun sudah terbukti pada satu ketika waktu total lockdown pun kita nampak kita pernah mencecah satu kes saja. Itu pun masa permulaan ekonomi tu dah mula dilonggarkan. Tapi kali ini kalau kita tengok PKP masih diketatkan 1.0, hasilnya sama. PKP 2.0 hasilnya tetap sama. Malahan PKP 3.0, 3.1 pun yang kita nampak hari ini pun dengan tambahan compoundnya yang makin meninggi daripada 1,000 sekarang dah 10,000 dan sebagainya, hasilnya sama. Malahan hampir setiap hari kita boleh katakan kita macam berlumba-lumba memecahkan rekod kes kita. So saya rasa benda ni kita harus perhalusi. Nak cakap betul ataupun tidak, kalau cakap betul pun tak ada hasilnya, kalau tak cakap tak betul pun tak ada hasil dia juga. So yang saya rasa elok kita fokuskan macam mana kerajaan hari ini atau daripada pihak kerangka anak muda atau pergerakan pemuda tu, macam mana kita nak rangka satu gerak kerjasama yang kita boleh buat semua orang happy. Sebab kalau kita tengok hari SOP ni diperkenalkan sektor ekonomi nak bergerak dan pelbagai, ada saja pihak yang tidak puas hati, ada saja pihak yang tidak boleh yang akan terkesan daripada segala SOP yang dikenakan oleh kerajaan. So saya rasa topik perbincangan malam ni menarik. Saya serahkan situ pada Pak Iman, nanti kita bincang lagi lebih lanjut. Baik, terima kasih daripada saudara Iqmal. Maknanya sekarang ni yang dibuat, SOP yang dibuat, nampak gayanya tidak memberi kesan yang ketara seperti total lockdown yang seperti kita buat sebelum ni kan? Betul. Lagi masa total lockdown sebelum ni, PKP yang pertama tu kita tak ada vaksin. Tapi kali ini kita ada vaksin dan vaccination program sedang berjalan. Walaupun agak lambat, kita nak kata macam mana tu Cik Iqmal? Vaccination program ni. Yelah, kita nampak kes makin tinggi. Betul. Kalau kita tengok daripada New York Times, Malaysia punya kerangka dalam 100 orang hanya akan ada 8 orang saja yang vaksin. Lambat kan? Terlalu lambat kan? Terlalu lambat, betul. Boleh kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara luar. Kalau nak bandingkan dengan Singapura memang jauh bezalah kita. Tapi baru-baru ni kalau kita tengok dalam sehari dua ialah Yang Berhormat YB Khairi Jamaluddin
Menteri yang mengelpai kes vaksin ni, nampak ada kenaikan dalam isu-isu dalam vaksin ni. Yalah, nak salahkan kerajaan pun tak boleh, nak salahkan rakyat pun tak boleh sebab hari ni kita nampak rakyat sentiasa menanti vaksin daripada pihak kerajaan dan mereka pun telah mendaftar. Walaupun pendaftaran tu tak begitu memberansangkan, tapi sebenarnya mereka dah willing untuk divaksin. Jadi sepatutnya kerajaan kan perlu mempercepatkan Cik Imal Betul. Macam kita tengok vaksin Pfizer ni, kalau kita tengok lagi detail, dia kena simpan dalam suhu yang bawah 70. Bila dia buka tu. Kalau contoh kes vaksin macam hari ni di Kelantan, 10,000 orang tidak hadir dalam temu janji vaksin. Kalau contoh vaksin Pfizer tu dah buka, dia dah tak boleh nak masuk balik dah. Dia kena inject juga. So bila orang tak hadir temu janji dan pelbagainya, ialah kita kena buanglah vaksin tu sebab dia dah tak boleh guna pakai dah. Jelas itu. Baik. Bukan saya nak mendefendkan kerajaan, tapi kita kena buat peranan kita masing-masing. Sebab tu kalau tengok vaksin saya punya di Facebook, di Twitter dan media sosial, saya lebih gemar untuk kita menyemaikan lagi supaya rakyat Malaysia untuk vaksin. Sebab stigma di kalangan di rakyat orang-orang kampung macam saya daripada Tanah Merah, masih lagi ada, kalau tengok baca WhatsApp tu, ada yang inject vaksin kata dalam 10 tahun kulit kita ni dah tak boleh pakai dah. Macam-macam akan, kudis semua akan tambah. Itu tak tambah lagi yang daripada yang pakar-pakar yang kononnya ini adalah pembawakan daripada Dajjal lah, daripada pelbagai angle. Kita nampak orang cuba nak halang vaksin ni berlaku. So saya rasa permulaan yang pertama, bila kerajaan dah sambut itu, kita spread the awareness of vaccination. Kalau kita tengok macam mana sambutan tu. Bagus, cantik. Saya suka jawapan tu. Maknanya kat sini kita tak naklah bermain dengan isu teori konspirasi dan sebagainya. Kita cuma kita mula tu macam-macam. Itu berlaku di kalangan mereka yang agak skeptikal dengan vaksin. Baik. Betul. Terima kasih Saudara Iqmal atas jawapan yang diberikan. Jadi kita akan bersama dengan Saudara Akmal pula. Tadi kita dah bersama dengan Saudara Iqmal, kita nak dengar pandangan daripada Saudara Akmal. Baik, untuk Saudara Akmal kan, setuju atau tidak Saudara Akmal dengan PKP 3.1 dan kenapa tidak total lockdown? Dari sudut ekonominya macam mana Saudara Akmal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali terima kasih pada Saudara Faizal selaku moderator dan sahabat saya, Saudara Iqbal Hazlan, yang merupakan Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi kita berbalik kepada topik kita, PKP 3.0 versus lockdown. Jadi kalau daripada pandangan dari isi hati saya tidak bersetuju dengan PKP 3.0 dan saya lebih memilih kepada total lockdown. Daripada faktanya saya ambil ringkas saja. Sebenarnya kalau kita lihat daripada tahun 2020 di mana ketika itu PKP 1.0 dilaksanakan, pada ketika itu kita menghadapi satu krisis yang mungkin pada ketika itu baru dan kes pada ketika itu pun baru bermain dalam lingkungan 3 angka, masih ratus-ratus, tapi kita punya tahap kebimbangan tu dah tinggi dan kita total lockdown. Tapi kenapa hari ini dan ketika zaman tahun 2020 tu hanya ada satu varian sahaja daripada COVID ni. Dan hari ini bila kes dah bermain di 4 angka dan mencecah ke 6,000, mungkin 7,000, dan esok boleh jadi 10,000. Kenapa hari ini kita tak memilih ke lockdown? Jadi kat mana logik ni PKP 3.0 ni? Kalau kita tengok pada 2020 dengan kes yang bermain ratusan, yang 3 angka, hari ni 4 angka. Dah jadi pun kalau tak silap saya 4 varian. Dah datang darinya Afrikanya, daripada Indianya, daripada US-nya. Tapi kenapa hari ni kita memilih untuk hanya PKP saja? Jadi kat situ logik ni kita nak tengok juga kenapa kerajaan buat PKP. Bukan kita nak marah, tapi kalau logik ni kenapa mesti PKP? Minta maaf sebenarnya rakyat. Saya minta sikit. Maknanya tak logik lah Tak logik lah maknanya. Tak logik. Kalau lah kes yang baru berapa ratus kita dah total lockdown, tapi kes dah beribu macam ni tak total lockdown, maknanya tak ada logik di situ ya. Betul. Dari segi
kalau PKP, setakat hanya PKP diperketatkan, kita tengok dari segi sudut ekonomi juga sebenarnya. Masih ada yang buka dan masih ada yang tak buka, dan dia hanya menguntungkan setengah pihak dan merugikan ramai pihak. Dan sebenarnya yang merugikan ramai pihak yang rakyat, yang mana peniaga-peniaga kecil yang dulunya sebelum ni pukul 10, pukul 12, tapi hari ini kita boleh berniaga sampai pukul 8. Jadi kalau lebih adil dan sama, pada saya lockdown adalah lebih logik berbanding dengan PKP. Jadi hari ini kalau kita lockdown, semuanya lock. Jadi kita duduk rumah, insya-Allah COVID-19 ni akan berhenti dengan tanpa pergerakan daripada kita sendiri. Jadi kat situ kita nampak kita tutup semua sektor untuk tempoh 14 ke 21 hari, kecuali sektor-sektor penting lah. Kita duduk rumah, kita lockdown. Sebab selagi kita buka seperti PKP 3.0 ni, maksudnya orang masih dan orang, kita nak paksa orang tak bergerak pun susah. Orang nak mencari rezeki. Orang nak mencari rezeki, betul. Orang nak mencari rezeki. Jadi macam mana kalau kita lockdown, jadi semua je faham. Semuanya terkesan. Hari ni yang ralat sebenarnya kilang masih boleh buka. Jadi pergerakan masih boleh luasa. Ada juga pejabat-pejabat yang buka. Jadi kat mana logiknya PKP? Sedangkan hari ni 6,000. Kalau dulu kita dengar 180 pun kita dah risau. Hari ni kita dengar 6,000 kan macam 6,000 hari ni, tapi nak buat macam mana? Sebab tu saya cakap 6,000 kes. Yang terbaru 6,900 lebih, hampir 7,000 kes untuk hari. Bahaya ni. Sepatutnya kerajaan mengambil pendekatan untuk lockdownnya dari sudut pandangan saudara Akmal, sepatutnya kerajaan ambil pendekatan lockdown ya. Baik, Encik Akmal. Jadi lagi satu bagi saya nak tambah lagi sikit. Saya nak tambah lagi sikit. Dari segi pendekatan kes yang tiga, ekonomi kepada rakyat dan kepada kerajaan, kos total lockdown ni sebenarnya jauh lebih rendah daripada kalau kita buat PKP, PKPB dan sebagainya. Kalau kita ikut pada statistik CGS CIMB pada 6 Mei 2021, kos PKPB RM150 juta sehari dan kos PKP 3.0 yang akan bermula esok adalah 300 juta sehari. Statistik dari kerajaan pula, kos PKP 1.0 2.4 bilion sehari dan kos total lockdown 2.4 bilion hingga ke 2.7 bilion. Kat sini kalau kita tengok kos PKPB dan PKP 150 juta dan 300 juta memang kecil sehari. Dibandingkan dengan kos PKP 1.0 dan total lockdown adalah 2.4 bilion. Tapi 2.4 bilion tu kita bukanlah sepanjang masa tu kita nak total lockdown. Total lockdown yang kita nak ni 14 hingga ke 21 hari je. Dan kos total lockdown ni kalau 2.4 bilion tu, kalau dalam jangka masa 14 hari, dalam 30 bilion lebih. Dan kalau 21 hari, lebih kurang 50 bilion lebih berbanding dengan kos yang kecil harian PKP dan PKPB tadi 150 ke 300 juta. Yang kita tak tahu yang kita hadap sebelum ni berbulan-bulan. Entah berapa lama PKPB 300 juta tidak dah berapa puluh bilion dah melebihi kos kalau kita total lockdown dalam masa 14 hingga ke 21 hari. Jadi lagi satu saya nak satu juga pasal kronologi pelaksanaan fasa PKP. Kalau kita lihat PKP 1.0 18 Mac hingga ke 3 Mei 2020, ini fakta. 18 Mac kes baru 117, kematian kosong. 3 Mei kes baru 122, kematian 2. Fasa PKP 2.0 13 Januari 2001 hingga ke 18 Februari 2021. 13 Januari kes baru 2,985 dan kematian 4. 18 Februari kes baru 2,712, kematian 25. Dan fasa PKP 3.0 10 Mei hingga ke 6 Jun, fakta yang kita dapat ni 10 Mei, kes baru 3,807 dan kematian hanya 17. Jadi melihat pada kronologi ini, pelaksanaan PKP terbukti mampu menurunkan kes dengan secara mendadak dan memberi kesan ekonomi yang lebih baik kepada kita, kepada rakyat dalam jangka yang masa panjang. Kalau kita lihat PKP 3.0 ni bukan tak banyak beza sangat dengan PKPB dan PKP sebelum ni. Dia tidak kepada ekonomi. Kan kalau itu pelaksanaan PKP 3.0 ni tak ada satu pakej rangsangan daripada kerajaan yang boleh membantu rakyat maupun pada sektor ekonomi. Lain-lain lah, memang tak ada. Pakej rangsangan tu memang tak ada. Jadi saya merasa
saya menyarankan, saya menggesa kerajaan untuk melaksanakan total lockdown seperti PKP 1.0 yang pertama tahun 2020 tahun lepas, sekurang-kurangnya 14 hari ke 21 hari. Hari ni kita kena ingat ward dah penuh, tempat kuarantin dah penuh, lagi tempat simpan jenazah pun dah sampai kontena. Hari ni kes dah 6,000, 7,000. Kenapa kita tak total lockdown? Jadi hari ni saya nampak PKP 3.0 ni tak ada beza, takkan ada beza dengan PKPB yang sebelum ni. Jadi objektif tu takkan sampai dan mungkin tidak akan memberi sebarang kesan. Sekali lagi saudara moderator, saya tidak bersetuju dan saya memilih total lockdown. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Akmal bin Melan. Begitulah pujahan beliau yang syarat dengan fakta, yang syarat dengan kronologi, yang syarat dengan angka-angkanya. Dan membuat satu pendirian dan ketetapan bahawasanya kerajaan sekarang ini harus melaksanakan total lockdown untuk kali yang berapa? Kali yang ketiga. Dan kali ini total lockdown sepatutnya perlu sama dengan PKP 1.0. Baik, kita bersama dengan saudara Iqmal. Saudara Iqmal. Ya, saya. Terima kasih kerana menunggu. Okey, untuk tadi kita dah dengar daripada saudara Iqmal sendiri dan kita dah dengar daripada saudara Akmal, yang mana kedua-dua panel yang kita jemput malam ini telah memberi satu kupasan yang agak padat dengan faktanya, dengan fact and figure-nya. Jadi untuk saudara Iqmal, dari sudut kesihatan kan, maknanya tadi kita dah bincangkan tentang setuju atau tidak. Saudara Iqmal berpendirian macam mana? Setuju atau tidak dengan PKP 3.1 atau kita perlu total lockdown bagi memastikan kes tu menurun ke satu tahap yang tidak membimbangkan hati kita semua? Kalau daripada konsesi pergerakan pemuda UMNO Malaysia, Dr. Ashraf pun ada keluarkan statement ni bahawa memang kita ambil satu kata sepakat untuk setuju dengan total lockdown. Tapi bersyarat, iaitu moratorium ni kena automatik, bukan bersasar. Lepas tu kena ada sumbangan one off. Bukan macam ni lah total lockdown, kita kena mohon untuk pinjaman ke bantuan ke, tak perlu. Kita kena buat daripada awal. Moratorium dilanjutkan, bantuan ni terus disambungkan, tak perlu mohon, tak perlu Aisina ke ada terus dilestarikan kepada semua yang terkesan. So kalau kita nampak memang kita daripada Gerakan Pemuda UMNO setuju. Cuma saya nak tambah apa yang saudara Akmal maklumkan tadi. Yalah, yang merusingkan saya, macam saya ni meniaga kereta, saya jual Pro 2. Saya jual Pro 2. Betul, daripada faktor kesihatan, kalau kita bandingkan statistik, memang bodoh lah kalau kita tak buat total lockdown. Tapi memang kita tentu. Cuma macam mana kita nak memastikan KDNK Malaysia ni boleh terus laju. Sebab kita tengok daripada dinamiknya, ekonominya, benda ni akan terkesan ke hadapan. Mungkin dalam 3-4 bulan ni macam mana. Sebab kalau kita tengok sebelum total lockdown pun, kadar pengangguran di Malaysia dalam 3.3%, is total 500,000, 500,000 orang menganggur. Daripada 500,000 orang. Dan daripada 500,000 tu, macam kita daripada pemuda, macam saudara moderator pun jika kategorikan golongan belia, 80% adalah yang menganggur daripada 500,000. Maksudnya kalau kita ambil figure tu, 400,000 menganggur. Itu sebelum total lockdown. Dan sudah tentu daripada sepanjang kita daripada total lockdown 2019, 2020 sampailah sekarang, sudah tentu ada syarikat SME yang sudah pun gulung tikar, sudah terkesan. So macam mana preparation kerajaan untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan ni untuk masa akan datang, supaya kita boleh combat the issue yang akan datang. Sebab tu benda ni kita kena terus berbincang, kemudian pada masa kita ambil satu kata. Mungkin pada permulaannya PKP sekarang 3.1 walaupun nama PKP, tapi mungkin lepas ni ada vaksin yang makin meningkat dia punya vaccination rate, mungkin tak down. Tapi masa sekarang sebab makin hari makin teruk, tak boleh nak bayangkan. Ini mungkin saya rasa macam waktu bulan puasa, waktu bazar, kita tengok rakyat pun ada, bukan semua bazar yang ikut SOP, ada yang main langgar, ada yang tak daftar. Ni kita
kita nampak apa yang di depan mata kita sendiri. Mungkin inilah yang sebab tu kalau kita nak berbincang, kalau ni kita kena nilai dulu macam mana kita sebagai rakyat ikut tak SOP tu. Sebab kita tengok secara ni, orang tak ikut SOP, ada je yang terlepas dan pelbagai. Kalau kita tengok hari ni Nilofa sampai isu parking pun boleh dijadikan macam Nilai pun masuk kawasan Selangor. saya pun tak tahu sebenarnya isu parking tu pun salah satu SOP, baru saya tahu hari ni. So benda SOP ni mungkin norma-norma baru yang kita sebagai rakyat Malaysia baru kita nak adaptasikan. Sebab tu kena ada kelonggaran yang kita harus berbincang. Sebab tu bila kita tengok ada kerajaan macam inilah kerajaan DAP Pulau Pinang yang cuba mempolitikkan isu vaksin ni, saya rasa itu satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Di waktu kita Malaysia di kadar yang rasa mencabar, rasa semua pihak kena mengambil peranan. So berbalik pada soalan moderator tadi, memang setuju kita ada total lockdown, tapi perlu ada bantuan yang seperti awal yang diberikan supaya boleh Malaysia ni kita boleh sustain masalah kehadapan. Jelas daripada saudara Iqmal punya pendirian bahawasanya kita memang perlukan total lockdown tapi bersyarat. Jadi seperti mana yang ditawarkan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Dr. Ashraf Wajdi kan. Baik, jelas kat situ saudara Iqmal. Baik, kita dah membincangkan tentang pendirian panelis masing-masing, adakah perlu Malaysia total lockdown atau tidak, atau cukup dengan sekadar PKP, dan saya rasa penonton semua telah mendengar ulasan yang panjang lebar daripada semua panelis jemputan kita. Dan kedua-duanya bersetuju untuk total lockdown dan tidak untuk meneruskan PKP 3.1. Cumanya perlu ada tindakan daripada pihak kerajaan yang lebih agresif, yang lebih radikal untuk membantu rakyat. Baik, sebelum kita masuk ke sesi seterusnya, suka saya nak ingatkan kepada para penonton live kita agar like, share dan follow Facebook Suara Anak Muda Iskandar Puteri serta komen. Jangan lupa komen. Kalau ada soalan ke apa ke untuk para panel kita, jangan malu-malu jangan komen. Kalau tak apa. Kalau soalan yang cadangan ke apa ke terpulang. Jadi kita terbuka kepada anak muda di Iskandar Puteri untuk lebih berinteraksi dengan kita secara langsung di atas platform Yayasan Penyayang. Dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada Tuan Haji Harry A. Malik kerana sudi memberi laluan kepada anak muda menggunakan platform Yayasan Penyayang. Baik. Okay, jangan lupa komen dan like, follow dan share semua kita nantikan. Kalau ada komen-komen yang pedas, kita akan naikkan. Kalau ada komen-komen yang menyokong, kita highlightkan. Kalau ada soalan, kita akan jawab kalau sekiranya ada cukup masa untuk kita menjawab. Baik. Jadi kita sambung balik sesi yang kedua kita ni. Setelah kita membincangkan berkenaan dengan pendirian panel masing-masing, apakah perlu Malaysia total lockdown atau tidak, maka sekiranya kedua-dua panel telah menyatakan pendirian, maka tak salah kalau saya tanyakan tentang cadangan, saranan cadangan. Sekiranya kalau Malaysia betul-betul pendirian yang amat berhormat Perdana Menteri tiba-tiba membuat U-turn dan tiba-tiba lockdown, apakah cadangan saranan yang boleh dibuat? Saya minta saudara Iqmal untuk ulas perkara ni. Macam mana soalan dia moderator? Macam mana saranan dan cadangan sekiranya pendirian kerajaan sekarang membuat U-turn, total lockdown semuanya. Boleh buat macam tu tapi kena ada preparation lah. Dia tak boleh hari ni announce, sebab tu masa hari Jumaat lepas kita menanti-nantikan lockdown tu supaya ialah Jumaat, Sabtu, Ahad ialah implikasi dia sangat besar. Macam saya ni, saya ada anak seorang, mesti saya fikir nak letak dia selalu masuk di tadika. Hari Isnin ni macam mana pula? Dan pelbagai lah. Lepas tu soalan barang dapur, pelbagai isu. Sebab tu kalau betul nak U-turn daripada kerajaan, saya alu-alukan sebab sekarang ni kes presiden kita tak pernah hadapi kenaikan yang terlalu meninggi ni. Perlu ada masa buffer period dalam 3-4 hari lah.
Sekurang-kurangnya seminggu, sekurang-kurangnya kita tahu apa berlaku. Maksudnya orang ada masa nak membeli barang dapur, nak buat preparasi, nak hantar makanan kat contoh mak ayah kita ke yang duduk di kampung, bolehlah kita hantar duit dan pelbagai. So daripada masa sama, sekarang ni dah pembuka pendaftaran untuk vaksin untuk golongan 60 tahun ke atas yang dikhaskan saja. Saya kira kita selesaikan yang tu dahulu. Selesaikan vaksin yang mak ayah kita tu, barulah kita boleh lakukan total lockdown. Kalau tak, lagi beratlah Malaysia ni nak jalan macam biasa. So saya kira Tuan Moderator, benda tu boleh dilakukan tapi kita kena bersedia. Macam semalam kita tengok bila Tan Sri Muhyiddin live, saya tak pasti live ke apa di TV semalam pun kita tengok. Kalau kita tengok memang ramai yang mohon untuk total lockdown. Tapi sudah tentu dalam perbincangan dalam MKN tu ialah sudah tentu perbincangan ni sudah ada bagaimana kita nak total lockdown dan PKP dan pelbagai. Soalnya mudah je Tuan Moderator, saya kira antara isu kesihatan ataupun ekonomi, isu nyawa ataupun nyawa negara, mana satu kita nak utamakan. Sebab tu both is important. Sebab tu kita kena balance out. So kita serahkanlah bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kita. Sekarang pun parlimen dah darurat, tak ada implikasi politik. Gunakanlah kebijaksanaan pemimpin yang terbaik. Kalau betul darurat ni dah digunakan untuk vaksin, kita nak lihat bagaimana hasilnya. Tapi sampai hari ini kita nampak dah bulan 5, darurat sampai bulan 8, 3 bulan lagi, tiada hasil lagi yang saya kira daripada kerajaan ni kita nampak. Jelas di situ Saudara Imal, jelas di situ. Sebelum tu Saudara Imal, lupa saya nak tanya. Kenapa parlimen masih lagi ditutup? Cuba bagi sedikit komen. Kenapa parlimen tak buka ke? Ahli-ahli parlimen nak berbincang. Saya kira saya komen tu saya berikan kepada Saudara Akmal untuk komen yang lebih lanjut. Tapi saya nampak yalah, kalau kita ambil risiko sedikit, saya nampak komen dia lah untuk selamatkan daripada kerajaan ni lah, daripada hilang undi tak percaya. Saya nampak daripada undi parlimen daripada beberapa pemimpin UMNO sendiri, walaupun daripada pengurusi hubungan UMNO Kelantan Datuk Jazlan sendiri pun telah menarik sokongan daripada Perikatan Nasional. Sudah tentu undi ke belah lagi satu akan meningkat. So saya kira mungkin faktor tu, saya tak boleh, ini andaian lah yang saya anggap. Tapi kalau kita tengok daripada istana ke, utusan daripada istana itu tidak minta untuk didaruratkan adalah berdasarkan faktor vaksin lah. So sebab tu bila faktor vaksin tu kita nak nampak faktor COVID, kita nak nampak hasil dia. Tapi kalau faktor COVID tu masih tidak ada hasil dia, apa guna darurat? Baik kita buka parlimen seperti biasa. Sedangkan banyak benda yang kita boleh lihat dah boleh pembuka, kenapa parlimen masih belum buka? So tak apa, kita beri ruang, benda ni pun sudah berjalan, kita beri ruang pada bulan 8. Dalam Perhimpunan Agung UMNO pun kita dah bagi time grace period sampai bulan 8. Kita tunggu dan lihatlah bagaimana pimpinan kerajaan untuk menguruskan tempoh COVID sementara parlimen ini darurat. Baik, jelas. Terima kasih Saudara Imal atas sedikit ulasan berkenaan dengan pembukaan parlimen. Baik, tidak dilupakan juga Saudara Akmal. Masih lagi bersama dengan kita ke? Atau dah keluar ke? Macam mana? Ada lagi Cuba dengarkan suara. Ada. Okey, Saudara Imal, untuk awak, saya tanyakan satu soalan. Apakah cadangan tambahan yang lebih menjuru ke arah ekonomi sekiranya total lockdown dibuat oleh negara kerajaan sekarang ni? Dipersilakan. Saranan dan cadangan, betul? Saranan dan cadangan. Jadi saranan saya total lockdown. Kadang-kadang kalau kita nak beritahu pasal cadangan ni banyak, tapi saya cuba ambil sedikit saya yang sangat dekat rakyat hari ni, rasa saya penting, iaitu cadangan saya ialah tentulah saya mahu kerajaan supaya mengarahkan pihak bank atau mendesak pihak bank untuk memperkenalkan sekali lagi moratorium secara automatik. Lebih penting moratorium secara automatik dan tanpa cas tambahan.
Jadi hari ni kalau kita lihat hari ni ekonomi rakyat semakin parah, semakin tenat dan ada yang dah gulung tikar pun, saya merasakan hari ni moratorium adalah satu bantuan yang sangat dekat dengan rakyat. Dan kita pun Betul. tahu dengan pinjaman-pinjaman bank, pinjaman kereta, pinjaman rumah, pinjaman peribadi. Jadi itu adalah saran saya kepada pihak kerajaan. Sebab kalau kita tengok moratorium ni sebenarnya ada golongan-golongan yang sangat terkesan. Maksudnya dia fikirkan macam mana nak bayar bank, macam mana nak menghadapi kos harian hidup mereka, makan minum mereka. Tapi bila moratorium ni, paling tidak moratorium ni dapat meringankan, dapat melegakan, bukan untuk bernafas dengan selesa tapi untuk bernafas dengan lega. Paling tak mereka lebih menumpukan bagaimana untuk kos harian mereka saja. Mereka tak fikir pun pasal moratorium ataupun pasal pinjaman bank, pinjaman pribadi dan kenderaan mereka. Jadi kita nak kalau boleh moratorium ni 3 hingga 6 bulan, dan kalau 6 bulan tu lah bagus. Dengan saya sangat sokong lagi kalau moratorium. Lagi satu, Saudara Akmal, saya membaca satu fakta yang dikeluarkan oleh media. Tahun 2020 di mana kita menjalankan bank-bank semua menjalankan moratorium yang pertama kepada semua penerima yang layak. Selama 3 ke 6 bulan tak ada bank yang rugi. Semuanya untung beratus juta ringgit. Kan? Jadi lagi sekali Cik Amal, suarakan betapa pentingnya moratorium ni. Sebab tu bila kita tengok lockdown 1.0 pada tahun 2020, kita dapat tahu bank ni tak ada untung. Untungnya tak ada, kata orang tak rugi, untungnya beratus-ratus juta lagi. 1 juta. Apalah salahnya berkorban sikit rakyat. Lepas ni balik, dan kita tak naklah ada tersembunyi macam yang lepas. Ya, betul. Moratorium ni bukan saya seorang yang suka, ramai seluruh rakyat Malaysia suka dengan moratorium. Lagi satu, saya nak tekankan sikit pada satu golongan yang kurang mendapat perhatian sewaktu PKP. Okey, silakan. Golongan mana yang kurang dapat perhatian tu Cik Ahmad? Sila ketengahkan. Sewaktu COVID-19 mula melanda negara dan dunia ni, iaitu saya bercakap di Iskandar Puteri, golongan ni ialah golongan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Jadi kalau ikut daripada laporan khas dari Sinar Harian pada Jun 2020, terdapat 415,000 rakyat Malaysia yang di mana kebanyakannya bermustawatir di Iskandar Puteri, dan 250,000 daripada 415,000 tu berulang alik setiap hari dari Malaysia, dari Singapura ke Johor. Maksudnya mereka bekerja secara ulang alik Johor Bahru, Johor dan Singapura. Dan mengikut laporan yang sama juga di Sinar Harian, seramai 173,000 yang mungkin hilang pekerjaan. 173,000 ni adalah satu jumlah yang besar. Dan hari ni kalau kita tengok sebelum ni, kalau kita tengok PKP yang sebelum ni, golongan-golongan ini kita tak pernah terperasan dan mungkin tak, kerajaan pun tak pernah. Dan mereka ni yang sebagaimana yang kita tahu juga, golongan ni pun tak mempunyai KWSP dan SOCSO. Benda ni pernah terjadi pengalaman pada diri saya sendiri daripada awal COVID, daripada PKP 1.0 tahun 2020 dulu, saya memang bergerak aktif untuk bagi bantuan rumah ke rumah kepada golongan-golongan yang putus makanan dan terputus kewangan apa semua ni. Sampai satu masa bila saya sampai ke satu rumah ni, saya bertanya kepada kawan saya yang sekali mengikuti saya tanya, betul ke rumah ni yang kita nak hantar bantuan ni? Sebab kita hanya bantuan makanan yang berbentuk beras, macam biasalah susu dan gula kan, dan sedikit susu. Tapi kata kawan saya ni betul, jadi kita beri salam, kita, dan tuan rumah buka pintu, dan ada satu ketika tu bila kita sampai hantar tu, mereka buka pintu bila kita cakap kita nak bagi bantuan berbentuk wazakun ni, tiba-tiba air mata dia orang ni meleleh. Jadi kita cuba kenapa sampai kita hantar benda yang tak seberapa ni, dengan rumahnya yang besar, dengan keretanya yang besar, dengan motornya yang 2-3 biji, kita hantar bekalan macam ni, membuat kita sangat terharu dan sedih. Dia kata duit simpanan ada, tapi duit simpanan dah habis. Sebab mereka ni dah tak boleh masuk lagi untuk kerja di Singapura. Sampai satu ketika nak beli makan, nak beli beras, nak beli
susu anak pun dah tak ada. Jadi saya fikir perkara ni perlu kita lihat, dan 173,000 ni sangat ramai, dan kita berharap kepada pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri, khususnya kerana benda ni di Iskandar Puteri kita adalah sangat berjiran dengan Singapura, dan kita tahu, dan ada juga sahabat-sahabat kita yang masih terperangkap di Singapura yang tak balik kerana takut terjadi macam sahabat-sahabat mereka yang tak masuk. Jadi bagaimanapun macam tu, saya menyarankan kerajaan untuk bagaimana cara langkah untuk kita membantu mereka-mereka yang rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dan tak bekerja lagi. Contohnya mungkin dalam bantuan yang boleh diberikan seperti bantuan grant one off kepada mereka. Jadi saudara, saya rasa setakat tu masih dengan pendirian saya memilih total lockdown. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Akmal Malan yang sekali lagi menyatakan pendirian beliau bahawasanya Malaysia perlu total lockdown, dan pada masa yang sama moratorium, bantuan one off dan macam-macam lagi bantuan dan daripada pihak kerajaan amatlah diperlukan. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang terakhir dan kita nak membuat satu konklusi daripada dua panelis kita akan baca soalan. Ada soalan ke daripada floor? Soalan kepada saudara Iqmal sebagai pengurusi Biro Antarabangsa, adakah saudara setuju dengan laporan bahawa negara maju bulut bekalan vaksin dan apa Malaysia boleh lakukan untuk atasi masalah ini? Dipersilakan saudara Iqmal untuk menjawab soalan daripada Syafiq Afham. Soalan pedas Silakan. Kasih jawab. Soalan ni ialah dia quite sensitif sebab dia akan melibatkan banyak negara-negara besar, terutama pengeluar vaksin. Macam kita tengok Sinovac sudah tentu jelas negara daripada China yang pengeluarnya daripada Pharma Niaga, kita ada Pfizer, AstraZeneca dan pelbagai lah. Kalau kita tengok dia sebenarnya vaksin ni hampir sikit lagi nak boleh guna pakaikan sebagai politik antarabangsa. Kalau kita tengok hari ni Saudi Arabia tak terima kalau siapa yang inject vaksin daripada Sinovac. Maksudnya dia tak iktiraf vaksin daripada Sinovac. Dia hanya terima pada Pfizer ataupun AstraZeneca. So benda tu secara saudara Syafiq, saya sudah tentu tidak setuju. Tapi cara kita nak mengolah vaksin ni terutama pada negara-negara maju untuk atasi, kita sendiri kena main peranan dalam isu-isu bersama dengan negara maju. Sebab tentu kalau kita buka politik antarabangsa, kalau kita dengan negara China, kita ada isu South China Sea di mana pergelutan antara laut China Selatan tu antara negara China yang kali ni dah banyak dah negara-negara terutama daripada United States of America dah pun hantar-hantar kapal dia di persisiran laut China Selatan. Kalau kita nampak dah banyak dah kapal-kapal perang US. Kalau kita tengok zoom out lagi, kebetulan macam dah nak perang lah kat laut sini laut South China Sea tu. So saya kira kalau isu-isu vaksin ni kita bolehlah mula berbaik-baik dengan negara maju untuk kita dapatkan lebih sebab kita kena ambil apa yang cakap opportunity, sebab negara-negara ni nak mengambilkan peranan untuk kita berbaik dengan mereka dan kita pun nak berbaik dengan mereka. Cara tu kita tapi kita tak nak berpaut dengan diorang. Contoh kita terlalu ambil banyak dengan Sinovac. Kita tak nak kita ni dikategorikan dalam blok berbaik dengan China. So kita pun kena berbaik dengan US. So kita kat sini kita boleh peranan Datuk Seri Syamuddin, YB Kari untuk kita ambilkan peranan-peranan. Sebab tu saya rasa bila YBKJ antara orang pertama yang ambil cucuk vaksin di Sinovac, saya rasa itu sedikit sebanyak memberikan impak hubungan kita dengan China. Betul. Dan juga Pfizer dan pelbagai. Sebab tu saya rasa kita macam saya dah bidang antarabangsa, ini adalah satu benda yang kita ambil peluang untuk kita berbaik dengan negara-negara maju untuk kita dapatkan pelbagai jenis vaksin untuk rakyat Malaysia. Tapi dapat banyak vaksin pun tak guna Tuan Muritas. Macam saya maklum tadi, kita kena teruskan kempen vaksin awareness supaya orang ramai boleh berani tanpa harapan daftar untuk kita vaksin supaya kita dapat percepatkan lagi kadar vaksin ni. Kita target tahun depan Januari more than 80%, tapi saya kira
kita boleh cepatkan supaya ni lah Malaysia ni boleh balik back to normal lah dia punya ekonominya dan politiknya, especially isu demokrasi. Bukan semua negara parlimen darurat ni. Sekarang ni kalau nak tengok isu antarabangsanya, ada 2 negara je yang parlimennya tergantung, satu Malaysia, lagi satu Myanmar. Bila kerajaan ketenteraan Tamadau ambil alih daripada Aung San Suu Kyi. So kita tak nak dikategorikan tu. Tapi Myanmar antara ambil alih tentera, tapi kita sebab yalah yang di-Pertuan Agong putuskan. So kita kalau boleh nak keluarkan daripada kumpul parlimen ni, demokrasi ni tergantung. Kita nak suburkan kita punya demokrasi, suburkan balik ekonomi kita. Jelas kat situ Saudara Iqmal. Terima kasih atas pandangan. Ada lagi soalan ke yang ditanya oleh para penonton kita? Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Baik. Daripada Muhammad Azwan Zulfadli bin Muhammad Zulkifli, masalahnya apabila total lockdown, perkara paling utama adalah capaian internet. Buat masa ini capaian dan kelajuan internet tidak memberansangkan sama sekali. Saya tambah tu sama sekali. Apakah tindakan pantas kerajaan yang boleh dilakukan? Siapa nak jawab ni antara 2 orang panelis kita ni? Pilih. Dia kalau tengok pada perkara paling utama adalah capaian internet ni, sebab lain internet tak kuat lah ni. Itulah nampak gayanya. Bila lain internet tak kuat ni, saya rasa sebelum ni kerajaan dah beri subsidi kepada rakyat untuk package-package yang ditawarkan tu, betul? Dan ada langkah seharusnya yang kerajaan boleh buat ialah mungkin di kampung-kampung hari ni belum ada capaian internet, dan kerajaan boleh memberi potongan cukai kepada syarikat-syarikat telco mana tahu untuk mereka membina lagi banyak antena-antena untuk memberi lebih liputan. Maksudnya di dalam kampung di mana-mana pun. Maksudnya ada give intake kat situ lah. Untuk masa ni lah. Kalau kerajaan nak cas untuk kemudian tu tak tahu lah. Tapi untuk sekarang ni dalam saat rakyat yang memerlukan hari ni, rasa saya kerajaan boleh saja baik. Tapi kalau tengok kat sini, saya tambah sikit Tuan Moderator, kalau siapa yang soalan daripada Saudara Azwan, boleh tengok di myjendela.my, di mana itu package jendela yang kerajaan buat. Bukan saya nak defend government, ni package yang kerajaan buat. Package government. Dia penafian bukan nak defend government Bukan nak defend government, tapi bila dia tanya tu saya sharekan. Mungkin tuan boleh tengok situ. Dia ada zon-zon yang di mana dia nak fokuskan pemasangan monopol structure telco tower supaya dia punya kadar coverage tu boleh diselaraskan. Dia ada package tower dia dan ada package daripada 3G kepada 4G. Dia ada fasa 1, fasa 2. Ada baru-baru ni ada report baru keluar bulan lepas 7 April, boleh tengok dia punya pencapaian My Jendela. Kalau perasan lah My Jendela. Baik. Saya rasa jawapan daripada kedua-dua panel berkenaan dengan masalah capaian internet tu memuaskan hati si penanya sebab banyak yang telah dikongsikan oleh kedua-dua panel kita kerana untuk menjawab persoalan yang diajukan. Baik. Kita telah masuk ke sesi yang terakhir, iaitu sesi untuk kita membuat kesimpulan atau pergulungan. Saya memberi laluan. Dari tadi kita bagi Saudara Iqmal sebagai untuk menjawab yang pertama kali. Kali ni kita bagi Saudara Akmal pula. Macam mana Saudara Akmal? Penangguhan atau pergulungan? Kita nak dapatkan satu konklusi. Sebab tadi kedua-dua panel telah membuat pendirian. Sekarang kita nak konklusi daripada pendirian tersebut. Baik. Simple, dan saya rasa simple dan boleh dikatakan benar. Hari ini walau apapun yang kita minta daripada pihak kerajaan, apapun yang kerajaan lakukan, baik PKP 3.0 ataupun lockdown, sebenarnya terpulang pada diri kita sendiri juga. Sebenarnya kita jaga kita tu adalah satu trademark yang baik. Kita jaga kita, apapun yang kita buat sehari-hari, kita kena jaga kebersihan diri kita. Kalau apa pun kerajaan buat, sebaik mana pun kerajaan buat, sebaik mana pun cadangan yang datang daripada kita, kalau diri sendiri pun tak boleh nak jaga diri sendiri, jadi macam mana? Sebab COVID ni akan berhenti jika tak ada pergerakan. Dia tak boleh bergerak. Jadi bila ada pergerakan, maka bergeraklah COVID ni. Jadi sama kita berdoa semoga negara kita ni, rakyat kita ni, terutamanya negara kita ni, COVID-19 cepat berlalu dari negara kita dan seluruh dunia. Semoga kita dapat kembali bekerja
ekonomi kita balik seperti dulu, dapat pergi masjid, pergi surau seperti dulu, tak takut-takut boleh semayang balik rapat-rapat, sebab benda tu memberi yang kesan yang sangat mendalam pada diri kita, dan dia beri kesan semua pada agama apa semualah. Jadi harapan kita itulah sebenarnya, semoga Allah mendengar doa kita ni. Amin. Amin Terima ya kasih. rabbal alamin. Saudara Iqmal, saya nak dengar. Sebelum tadi saya dah tanya saudara Iqmal berkenaan dengan pembukaan parlimen. Saya belum tanya awak lagi. Macam mana? Sebagai penutup lah ni. Penutup. Nanti kita akan tanya saudara Iqmal pula. Pembukaan parlimen tu penting tu. Pembukaan parlimen yang sebagaimana yang kita tahu sudah dibenarkan dari pihak yang di-Pertuan Agong sendiri, dan saya rasa benda ni ialah politik juga, tapi rasa saya parlimen perlu dibuka. Macam saya pernah post di FB saya, macam ni lah jadinya kalau hari-hari kita berbincang menghadap muka yang sama, cadangan yang baru. Jadi kita ada ramai lagi ahli parlimen yang mungkin boleh bawa cadangan-cadangan mereka yang boleh bincang dalam parlimen tu. Politik tapi ini masalah rakyat kita kena fikir. Itulah tanggungjawab ahli parlimen sebenarnya. Hari ini mereka diam lagi. Baik, terima kasih kepada saudara Akmal atas penggulungan dan konklusi yang baik. Tidak dilupakan juga saudara Iqmal. Dipersilakan untuk membuat satu konklusi berkenaan tajuk kita pada malam ini, Total Lockdown versus PKP 3.1. Dipersilakan. Okey, sebelum tu saya nak cakap terima kasih kepada tuan moderator dan semua Samim dan semua yayasan yang terlibat dalam mengajarkan program ilmiah. Saya rasa cukup penting. Saya ringkaskan pada rakan-rakan yang di luar sana, pada yang telah kehilangan kerja dan pelbagai, tabahlah, sebab kita kena tempuh suasana yang kita tak nak benda ni, kita tak minta pun COVID ni, tapi dia datang. So sudah tentu ramai yang diberhentikan kerja dan pelbagai, yang ada anak keluarga, cubalah survive yang macam mana pun. Dan yang keduanya, teruskan penjagaan SOP, total lockdown ke PKP ni, kalau kita tak jaga SOP kita tak pakai tutup face mask, kita tak jaga jarak kita, COVID tu sudah tentu akan datang. So kita jaga SOP, COVID tu tak datang. Tu kalau macam mana pun, teruskanlah SOP ni, kita cuba yang terbaik untuk negara kita. Saya rasa saya habis kat situ. Terima kasih kepada semua yang menjayakan program ni. Terima kasih menjemput. Boleh? Okey, baik. Sama-sama saudara Iqmal. Baik. Jadi para penonton semua yang sedang mengikuti siaran langsung Suara Anak Muda Iskandar Puteri, kalian semua telah mendengar dua pandangan yang berbeza daripada dua panelis jemputan kita. Dan untuk suka saya ingat mention kembali panel pertama kita adalah Encik Iqmal, saudara Iqmal Aslan, Iqmal Hisham selaku Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia dan pengurusi Biro Antarabangsa, dan panelis kedua kita adalah saudara Akmal Melan selaku pengurusi Makmur Johor Iskandar Puteri. Terima kasih kepada kedua panel ini untuk jemputan yang pertama kali bagi Suara Anak Muda Iskandar Puteri bersiaran langsung. Terima kasih diucapkan atas pandangan dan saranan yang telah diberikan serta idea-idea, fakta-fakta yang telah dikongsikan bersama. Baik, untuk mengakhiri program live Suara Anak Muda Iskandar Puteri ini, suka saya nak ingatkan kepada para penonton untuk teruskan menyokong Suara Anak Muda Iskandar Puteri dengan like, follow dan share apa saja konten yang kami post di Facebook. Baik, kepada semua pendengar yang mengikuti live ini, kalau ada cadangan, kalau ada idea-idea yang bernas, boleh dikongsikan bersama dengan kami di Suara Anak Muda Iskandar Puteri. Kalau ada ketidakpuashatian ketika sedang live ini berlangsung, saya dengan perasaan rendah hati memohon maaf wakil daripada Suara Anak Muda Iskandar Puteri. Baik, dengan itu tamatlah perbincangan kita berkenaan total lockdown versus PKP 3.1, dan kedua-dua panelis bersetuju untuk membuat total lockdown sekali lagi. Dan kepada rakyat, terpulang kepada kalian, kalau kata kalian setuju, komen setuju, kalau kata kalian tak setuju, komen tak setuju. Dengan itu berakhirlah program Project Listen and Action Total Lockdown versus PKP 3.1. Jumpa lagi di masa akan datang. Sekiranya saya masih lagi menjadi moderator pilihan anda, komen. Saya nak Nur Faizal Kasrim jadi next moderator.
Okey, jangan lupa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.